Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu' hadis palsu ni. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dalam daftar istilah sekarang dah, daftar istilah. Okey, seterusnya kita sama dah mukhtalid, perawi mukhtalid. Perawi mukhtalid ialah perawi yang berselarur riwayatnya, ikhtilaf sebelum ni kita kata dah. Mukhtalid perawi lah, ikhtilaf. Jadi perawi mukhtalid ialah perawi yang berselarur riwayatnya kerana kecelaruan fikiran dan ingatannya. Nyanyok ke seumpama itulah. Nah, riwayat perawi mukhtalid tidak terima kerana meragukan dan ia dianggap sebagai dhaif. Dah. Perbahasa detail kita bicara sebelum ni. Okey, mungkar. Hadis mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi tidak siqah, yang dhaif. Ia berlawanan dengan riwayat perawi yang siqah. Jadi dia ni perawi dhaif, hadis ni perawi dhaif. Tiba-tiba bercanggah dengan perawi yang siqah. Maka ia hadis tu akan jadi hadis mungkar. Hadis munkar adalah hadis yang dhaif sangat, dhaif jiddan. Dia dhaif sikit pun kalau bertentangan dengan hadis sahih akan jadi dhaif jiddan hadis tersebut dah. Munkarul hadis. Ni perawi pula dah. Tak ada munkar riwayat munkar dah. Ni munkarul hadis. Ni perawi yang munkarul hadis. Perawi yang munkar hadisnya. Hadis perawi yang munkar hadisnya adalah dhaif. Ia tidak boleh jadikan hujah dan tidak boleh juga dijadikan dibuat iktibar lah. Sokongan tak boleh dah. Munqati' pula dah. Hadis munqati' ni hadis yang gugur perawinya sebelum sahabat di satu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. Kalau mu'addah ni berturut-turut, dua orang perawi putus. Munqati' ni so-so dah. Seorang putus tak sempat bertemu. Jadi bukanlah dua generasi lah. Tidak apa dua putus, dua generasi putus. Jadi dia ni dikira munqati' ni. So putus walaupun dua tempat tu tempat lain so putus, maka dia kaya munqati'. Okey, mursal riwayat hadis sanad yang mursal maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung daripada Nabi SAW dan tidak menyebutkan nama orang yang menceritakan padanya. Tak sebut antara dia tu dengan Nabi tu seorang sahabat tu sebut sahabat ni. Terdapat beberapa pendapat berhubung dengan boleh atau tidaknya hadis mursal jadi hujah. Ia ada kaedah dia lah. Tidak semua terima, tidak semua tolak dah. Pertama, majoriti muhaddisin berpendapat hadis mursal adalah dhaif. Tidak boleh jadikan hujah kerana telah gugur daripada sanadnya perawi tidak dikenal. Tak tahu betul ke daripada sahabat. Orang yang gugur itu boleh jadi tidak kepercayaan, tidak siqah daripada orang lain, takut bukan sahabat. Yang kedua, sebagai ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berhujah dengan hadis mursal. Mursal walaupun disebut kita senang mursal orang yang tokoh-tokoh lah. Mursal bukan biasa, mursal tokoh. Ulama Hanafiyah menerima hadis mursal apabila yang merisalkannya orang yang ahli ulama dari abad ketiga dah. Bukan main-main orang yang abad ketiga tu orang yang ahli ulama dah. Yang keempat, Imam Syafi'i berpendapat hadis mursal boleh jadi hujah dengan syarat dibantu hadis lain yang musnad. Ada sokongan hadis musnad yang lain atau dibantu oleh hadis mursal yang lain atau dengan qiyas yang kuat dah. Tu benar. Dah. Ada perbincangan detail lah mursal, hak mana kuat mursal Imam Malik ke tak? Balaghah Imam Malik, mursal Imam Malik. Jadi ni tidak seperti mursal Sa'id bin Musayyab bukan Malik, mursal Sa'id bin Musayyab. Mursal tokoh-tokoh tabi'in besar dan mursal Hasan Basri, perbincangan lain pun ada katakan reh seperti angin. Jadi ada perbincangan yang detail dan tentang masalah tersebut Okey, mursal al-Hasan ada riwayat mursal. Riwayat mursal Hasan Basri panggil mursal Hasan. Riwayat mursal Hasan Basri dikatakan oleh para muhaddisin seperti angin kerih. Yang ni dhaif. Mursal Hasan Basri dhaif. Tidak boleh jadikan hujah, tidak boleh dipakai, paling lemah dan lain-lain. Jadi paling lemah mursal Hasan Basri ni walaupun tokoh yang hebat Hasan Basri tokoh yang hebat, tapi mursal dia dhaif. Paling lemah ni. Okey, mursal as-sahabi ni, mursal as-sahabi. Mursal sahabi ialah satu hadis atau riwayat diceritakan oleh seorang sahabat tetapi ia sendiri tidak mendengar ucapan itu atau tidak menyaksikan kejadian yang ia ceritakan. Setengah ulama mentakrifkannya dengan berkata,
pemberitaan sahabat yang disandar kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tidak mendengar dan menyaksikan sendiri apa yang ia beritakan tersebut. Bukan ia dengar sendiri dia, ada sahabat lain cerita ke dia. Kerana pada ketika Rasulullah SAW hidup, ia masih kecil atau Islamnya agak lewat dah. Dia masih kecil atau Islamnya agak lewat, jadi tidak sempat belajar direct dengan Nabi. Dia ada perantara sahabat lain dah. Contoh terkenal itulah Ibn Abbas dah. Ibn Abbas ni dia kecil lagi dah. Jadi dia diterima tu banyak daripada Umar Al-Khattab dah, daripada sahabat lain yang dia kata Rasulullah SAW terus bersabda, sedangkan dia tidak buat. Tak ada dengar direct. Tu jadi perbahasan di kalangan ulama, tapi mursal sahabi ni ahli sunnah wal jemaah terimalah sahih dah. Sahabat ni kulluhum udul. Setiap daripada sahabat adalah adil dan tidak tertuduh berdusta ke silap ke apa dah. Dikuranglah silap tu mungkin ada, tapi sengaja buat silap tu tak ada dah. Sengaja buat silap atau sengaja berdusta tak ada sahabat. Memang dia adil belaka dah. Okey, mursal Zuhri. Hadis yang diriwayatkan secara mursal oleh Zuhri, mursal Zuhri dianggap dhaif oleh para muhaddis. Mursal Zuhri ni dia ada meriwayatkan daripada perawi yang lemah sebenarnya. Dia tak sebut nama perawi lemah tu. Dia panggil mursal Zuhri ni dikira dhaif lah, tidak kuat lah. Mursal kuat ni Sa'id bin Musayyab lah. Dah. Okey, mursalat Malik Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab dan lain mursalat. Mursalat ni ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari kalangan tabi'in secara mursal, itu dengan terus meriwayatkannya daripada Nabi SAW tanpa menyatakan perantaraannya. Tak sebut sahabat lah. Sama ada ia dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in seumpamanya juga. Kadang-kadang bukan sahabat dengan daripada tabi'in lain. Tabi'in tu baru belajar dengan sahabat. Dia tak sebut nama tabi'in tersebut. Jadi mungkin dua orang putus itu jadi panggil mursalat. Okey. Musalsal pula. Lihat musalsal, kita bincang musalsal ni. Ada perbincangan yang sebut dengan contohnya suka ataupun salam ni. Musalsal bin musafahah misalnya ni. Musalsal dengan cara-cara dia sebut tunjuk perbuatan ni. Dan orang lain perawi tu seterusnya tiru pula perbuatan perawi sebelum tu ni. Dan seterusnya. Okey, musnad hadis. Perkataan musnad adalah hadis dipakai dengan beberapa erti seperti berikut. Musnad ni. Pertama, hadis yang disebut dengan terangkan sanadnya. Musnad ni dia sebut sanad dia dah. Yang kedua, hadis yang bersambung sanadnya dari menceritakan sampai akhir sanad terus sampai kepada Nabi SAW. Kalau hadis musnad ni maksudnya bukan sekadar ada sanad. Tapi sanad tu betul-betul muttasil bersambung, barulah panggil musnad. Ada juga dah. Yang tiga, segala hadis yang marfu'. Berita yang disandar kepada Nabi SAW bersama sanadnya yang bersambung dah. Pusat ni lah. Hadis yang sampai ke Nabi betul, Nabi kata dah. Baru musnad. Kalau tak Nabi kata, sahabat kata, tidak musnad lagi. Yang keempat, nama bagi kitab yang mengumpulkan segala hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat menurut tertib nama mereka dah. Musnad ni musnad Imam Ahmad. Dan musnad ni biasanya ialah hadis yang susun ikut abjad dah. Nama sahabat, tertib nama sahabat. Penyusun kitab itu menempatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas terlebih dahulu daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Kumpulan hadis Anas disebut sebagai musnad Anas. Kumpulan hadis Umar pula disebut dengan musnad Umar. Kumpulan hadis Anas disebut seperti musnad Abu Daud At-Tayalisi dan musnad Imam Ahmad. Jadi dua kitab sahih ni, musnad Abu Daud At-Tayalisi dan musnad Imam Ahmad ni ikut nama sahabat ni. Ikut susunan nama sahabat. Okey, yang kelima dia sebagai masdar dengan erti isnad. Jadi musnad juga sebagai masdar daripada dengan erti isnad. Seperti pada perkataan musnad Asy-Syihab atau musnad Al-Firdaus. Maksudnya ialah sanad-sanad yang dibawa oleh Asy-Syihab dan Syihabuddin Muhammad bin Salamah Al-Qadai meninggal pada 4 Hijrah. Dan sanad-sanad yang dibawa oleh Abu Syuja' Ad-Dalami dalam kitab Al-Firdausnya. Jadi musnad Syihab, musnad Firdaus ni bukan ikut sunnah sahabat nama dia. Tapi dia ikut sanad dia lah. Ikut sanad dia. Tak yuti sanad. Okey. Seterusnya mutaakhirin ulama dah. Gelar yang diberikan pada ulama-ulama hadis pada abad yang keempat dan seterusnya. Dah. Pada abad keempat dan seterusnya dia panggil mutaakhirin, termasuklah Imam Bahaqi tu. Mutaqaddim ini peringkat awal lagi lah. Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim ke apa tu mutaqaddim lagi dah. Dia masuk ke turun ke 3 Hijrah. Orang yang keempat Hijrah ni lepas daripada 300 Hijrah tu. Maksudnya 300 lebih lah. Maka dia telah jadi mutaakhirin. Dia tidak jadi mutaqaddim ni.
Gelar diberi kepada ulama hadis pada abad keempat dan seterusnya. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan, kutipan atau nukilan dari kitab-kitab mutakaddim saja. Bukan hak dia. Kadang-kadang yang ambil ibu semula dari kitab dia. Sedikit dari mereka yang mengumpulkan sendiri dah. Tak ada yang ambil sendiri. Benda hak dedah dah. Dah. Hadis ni tak ada dah, habis dah. Dia hanya dari kitab tu lah ada dah. Mana tak ada tu sudah oyak lah. Kemungkinan Nabi terlepas lah orang lain tak boleh. Kita boleh kata dah. Ada kumpul tu pun berpuluh ribu atau puluh ratus ribu tu kadang-kadang hadis yang sama sangat berlainan je lah. Tak boleh kita berhujah ni. Habis dah, habis ring ni kata dah. Kumpul tak tertinggal dah hadis sepatutnya nah. Ni hadis pelik-pelik, hadis rekod palsu kata kemungkinan tak ada lagi kita ada hadis ni sahih. Orang berat bawah tu tak ada lah. Hadis palsu gitu dah. Orang mudah-mudah rekod hadis tak ada disiplin lah. Kaedahnya semua ada dalam kitab tu je hadis yang dipertanggungjawabkan yang boleh kita sandar kepada Nabi dan kita boleh cek lah, boleh sandar daripada Nabi. Hak lain tak boleh. Tiba-tiba Tok Guru mimpi kata hadis bersabda ataupun Tok Guru tiba-tiba rekod hadis dia berkata mana boleh kata dhaif, mana kata palsu. Sebabnya kita tak tahu hadis ni berjuta kan. Imam Ahmad rapah. Orang berat gitu dah. Berjuta tu zaman dia sanak dan palsu je siapa belakang tu dia ingat belakang dah. Lepas pilih pula dah jadi. Tak boleh kita berhujah semata-mata yang tidak ada dalam kitab dulu. Tiba-tiba ada kitab lain kita kata hadis tu mungkin sahih. Mungkin boleh terima, tak boleh. Boleh buat hujah lah macam-macam tak boleh dah. Yang kena ada dalam kitab dulu. Okey, mutaba'ah. Berihal berkongsinya seorang perawi dengan perawi lain dalam meriwayatkan satu hadis yang berpunca daripada sahabat Nabi SAW sama. Mutaba'ah ni sahabat seorang sama. Tapi perawi tabi'in ke lepas tu ke sama dia. Sama alik bawah daripada sahabat tabi'in dan ke bawah lah. Dah tabi'in lain hadis yang sama dah, sahabat yang sama dipanggil mutaba'ah. Kalau syahid ataupun syahid atau syahid itu sahabat lain dah. Ni Abu Hurairah, ni Anas, ni Ibn Abbas contoh dia. Jadi perawi lain hadis yang sama tu dipanggil syahid. Okey, mutaba'ah lengkap dan sempurna. Mutaba'ah tamah, mutaba'ah lengkap dan sempurna dah. Mutaba'ah lengkap dan sempurna ialah mutaba'ah terdapat adanya persamaan dan perkongsian riwayat bagi seorang perawi dari awal sanad dah. Jadi sokongan mutaba'ah sokongan tu tabi'in lepas tabi'in yang ada belaka dah. Banyak sokongan lepas tu. Tidak kata lepas tu putus mari madas celah sore pula dah. Tu dia jadi tak apa gagah. Mutaba'ah tamah ni lebih lengkap, lebih gagah. Okey, mutaba'ah yang kurang tidak sempurna mutaba'ah naqisah atau qasirah. Mutaba'ah yang kurang tidak sempurna mutaba'ah naqisah atau qasirah. Mutaba'ah yang kurang tidak sempurna ialah mutaba'ah yang terdapat padanya persamaan dan perkongsian bagi seorang perawi di pertengahan sanadnya. Mula tu tambah dua orang tengah sanad dah. Tabi'in ke, tabi'in ke, lepas tu baru ada dua orang dah. Lepas tu tidak start tabi'in lagi lah. Tabi'in ke, lepas tu ke baru ada dua orang. Lepas tu tinggal seorang semula ke dah. Lepas tu pecah tiga ke tak kisah dah. Tapi jadi tidak sempurna lah. Tidak start daripada tabi'in lagi. Dua tidak dah. Ya, sokongan dia hanyalah pada satu peringkat ketiga, keempat, kelima baru ada dua orang dah. Lain itu satu jalur biasanya. Jadi ini tidak mutaba'ah yang kuat lah. Mutaba'ah yang kurang. Qisah. Okey, mutabi' hadis perawi yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis yang sama dah. Jadi mutabi' ni hadis perawi tertentu yang menguatkan sanad lain dah. Yang menguatkan hadis yang lain dah. Mutabi' dah. Mutawatir, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang daripada sekian ramai orang yang mana menurut adat mustahil mereka semua bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta beratus orang. Hadis man kadzaba aliyan muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tu contohlah. Hadis siapa berdusta atas nama aku secara sengaja, aku bersiap sedialah tempat di neraka. Hadis tu dapat 200 orang sahabat. 200 perawi, 200 sahabat. Jadi jalur yang sangat banyak ni. Setengah ulama pula mentakrifkannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang daripada sejumlah besar orang daripada permulaan sanad hinggalah ke akhir sanad pada setiap peringkat tabaqah, yang mana menurut adat mustahil dan mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta sahabat purama berpuluh beratus jadi tidak mungkinlah sahabat bersepakat ataupun lepas sahabat pun bersepakat pula Tadi jalur tu semakin banyak selepas daripada sahabat, maka itu akan jadi hadis mutawatir. Jadi khilaf lah, banyak mana ada kata 10, ada kata macam-macam pendapat dah dikatakan mutawatir. Secara umumnya mustahil. Silap ke berdusta silap. Tak mungkin lah.
Okay, mutawatir amali. Mutawatir dari segi amalan diwarisi turun-temurun. Mutawatirun amali. Mutawatir amali ialah suatu amalan Nabi SAW atau perintah baginda yang diwarisi secara turun-temurun oleh umat Islam. Seperti salat 5 waktu, azan, berkhitan dan sebagainya. Ini lebih besar daripada hadis ni. Mutawatir amalan ni satu perkara yang lebih besar daripada hadis sahih setahu mana pun tak. Sebab dia satu amalan yang berterusan, ya, zaman berzaman. Baca Quran ke, azan ke, khitan ke, solat 5 waktu ke, benda tu adalah baca yang berterusan daripada satu generasi ke generasi. Siapa yang ingkar benda ni boleh jadi kafir terus lah. Direct to the point ni kafir dah. Azan, tak ada azan kafir dah. Tak wajib khitan, tak ada tidak syariat khitan, tak ada dah kafir. Tapi sunat khitan tak ada mazhab Hanafi dah. Tapi nak yang bunyi khitan ni kata tidak disyariatkan, dia kafir dah. Terutama khitan lelaki lah, hotin tahil lagi setengah mana. Okay, mutawatir lafzi ni. Hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Ni segi lafaz pun mutawatir, makna pun mutawatir tu makadzab aliyah muta'ammidan fala tabawa makadzabhu minan nar lah. Okay, mutawatir maknawi ni banyaklah hadis yang tidak sama tidaklah sama lafaznya tapi maknanya sama dah. Terutama mukjizat Nabi lah. Mutawatir maknawi hadis yang maknanya mutawatir tapi lafaznya tidak. Okey, nakarah. Kepelikan dan keganjilan pada hadis ni, nakarah. Okey, pertama, apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja berupa hadis-hadis yang ganjil, yang pelik, yang bercanggah serta bertentangan pula dengan hadis-hadis yang sahih dan usul syariat, prinsip-prinsip syariat. Hadis yang pelik daripada orang lain, yang nakarah. Jadi dia pelik, bercanggah dengan hadis sahih atau bercanggah dengan prinsip benda hak diketahui umum dalam agama dah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dhaif bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi persiqah. Itu pun nakarah juga dah. Hadis ni hadis perawi dhaif. Isi kandungan ni pun bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah dipercayai. Jadi hadis tu nakarah. Maksudnya ganjil dia pelik dah. Pendusta kadzibun dah. Ada kadzab pendusta besar dah. Pendusta besar ni, maharaja dusta. Kadzib ni pendusta sahaja perawi ni. Dikatakan pada orang yang dianggap telah dengan sengaja berdusta dalam meriwayatkan hadis. Riwayat seorang pendusta tidak boleh jadi hujah dan tidak boleh juga dijadikan penyokong dah. Kazib ni dia perawi dituduh pendusta, kazib. Dia kira tidak jadi, tak boleh jadi sokong lah. Dia dhaif ni. Dhaif kuat lah. Pendusta besar, dajjal atau pekazab. Pendusta besar, dajjal atau pekazab. Hadis orang yang dikatakan sebagai pendusta besar atau dajjal oleh para ulama rijal hadis tidak boleh jadikan hujah. Dan tidak boleh juga dijadikan sokongan untuk apa-apa tujuan sekalipun. Hadisnya dianggap sebagai hadis maudhu', ada palsu lalu dah. Kazab ni. Dajjal atau kazab ni perawi dia terus dikatakan hadis dia dikatakan hadis maudhu' lalu ni. Tu kaedah hasan. Kecuali ada sokongan lain lah, dia kena kira di maudhu' lalu. Hadis ni tak tahu kuat lemah, kita kira dhaif. Hadis kita tahu hadis ni memang diriwayatkan oleh perawi kazab, pendusta besar, kita akan kata hadis palsu dulu. Bukan kata hadis dhaif saja dah. Atau kaedah hasan je lah. Pada sokongan boleh naik sikit jadi hadis dhaif ke apa dah. Tapi kena kata hadis palsu dulu apabila dia diriwayatkan oleh kazab. Bukan kazib dia, kazab, pendusta besar. Perawi dia rawin ar-rawi jam'u ruwatun, ruwah. Orang yang meriwayatkan suatu hadis daripada seorang rawi ni perawi lah dah. Mereka hadis wadi'ul hadis wadda'. Gelaran diberikan pada orang yang dipercayai telah mereka-reka dan mengada-ngadakan hadis Nabi, hadis atas nama Rasulullah SAW secara dusta ni. Wadi'ul hadis ni orang yang dipercayai telah mereka hadis ni. Wadi'ul hadis atau wadda'. Wadi'ul hadis atau wadda' ni mereka hadis. Hadis riwayatnya dianggap maudhu' hadis palsu lah dan tidak boleh disebarkan kecuali dengan maksud memberitahu tentang kepalsuannya. Dia tidak boleh jadikan hujah dan tidak boleh juga dijadikan penyokong kepada riwayat yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh wadi'ul hadis mereka hadis ni. Wadda' mereka hadis. Okay, perkara-perkara pelik gharaib. Gharaib ni perkara-perkara pelik. Hadis terdapat dalamnya perkara-perkara pelik adalah dhaif dan tidak sahih. Dikatakan pelik kerana ia bercanggah dan bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Assalamualaikum. Masuk. Masuk kan? Buka lah tak kunci. Okey, hadis yang terdapat dalamnya perkara pelik adalah dhaif. Dan tidak sahih. Dah. Gharaq ini benda pelik dah. Dikira dhaif lalu. Dikatakan pelik kerana ia bercanggah dan bertentangan dengan apa yang dia tersebut dalam hadis-hadis sahih dah. Bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahih cerita dah Allah mula cipta qalam lah apa dah. Arasy dah. Tiba-tiba dia pergi pada Nur Muhammad. Tu dia kira
pelik lah, gharaib. Okey, perkara-perkara pelik dan mungkar, gharaibu wa manakir. Hadis-hadis terdapat dalamnya perkara-perkara pelik dan mungkar, paling tidak adalah dhaif dan tidak sahih. Nah, gharaibu wa manakir ni. Gharaibu wa manakir ialah perkara-perkara pelik dan mungkaran. Jadi hadis yang terdapat perkara pelik dan mungkar paling tidak dhaif dan tidak sahih. Dikatakan pelik dan mungkar kerana ia bercanggah dan bertentangan dengan apa yang tersebut dalam hadis-hadis sahih. Okey, punah rosak binasa perawi ni halikun ni. Disebut dalam kitab Rijal ni sebut halikun, ataupun dalam kitab hadis sebut halikun ni, perawi halikun ni punah. Rosak binasa ni. Salah satu istilah yang digunakan untuk perawi yang sangat lemah. Halikun ni perawi yang sangat lemah, sangat binasa, punah jana lah, rosak ni. Hadis yang diriwayatkannya tidak boleh jadikan hujah maupun iktibar sebagai penyokong pun tak boleh ingat. Okey, kaedah jamak, tariqatul jam'i, iaitu kaedah menjamakkan hadis ni. Kaedah jamak ialah cara mengumpulkan hadis-hadis yang kelihatan berlawanan di antara satu dengan yang lainnya, lalu diletakkan satu persatu sehingga semua hadisnya terpakai dah. Dah, jadi jamak gabungkan hadis-hadis tu, hak ni faham gini, hak ni faham gini, nampak bercanggah tapi sebenarnya boleh faham dah. Kaedah tariqatut tarjih, kaedah tarjih ni menguatkan dah. Kaedah tariqatut tarjih, kaedah menguat tarjih. Kaedah tarjih ialah satu cara penyelesaian apabila didapati berapa hadis sahih kelihatan bertentangan di antara satu dengan yang lainnya, dan ia tidak boleh jamak atau dikompromikan. Lalu dicari dan dipastikan manakah yang lebih kuat di antaranya untuk diutamakan, diterjihkan. Rafidi dia. Perawi Rafidi ni perawi Syiah yang melampau. Rafidi panggil dia. Perawi Syiah yang melampau. Rijalul hadis. Rijalul hadis artinya ialah perawi hadis. Kitab Rijalul hadis artinya kitab yang menerangkan perjalanan atau sifat perawi hadis. Sifat perawi hadis. Okey, riwayah. Cerita atau khabar, perkataan riwayat dipakai dengan berapa erti berikut dah. Riwayah ni dipakai dengan berapa erti berikut. Pertama, ia dikatakan pada cerita yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para tabi'in ataupun tabi'in luah lah, bukan Nabi saja dah. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, cerita tentang mereka ni panggil riwayah. Riwayat juga yang kedua dia. Riwayat juga berarti khabar yang berisi ucapan, perilaku atau lain-lain yang dikatakan berpunca daripada sahabat Nabi SAW, baik khabar itu benar ataupun tidak benar. Dengan makna ini sama erti dengan hadis atau asar dia. Kata-kata sahabat, bukan Nabi dia, khabar daripada kata sahabat dipanggil riwayat. Yang ketiga, penyampaian hadis yang terima oleh seorang perawi daripada gurunya menggunakan nama lafaz penyampaian hadis seperti hadatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu dan sebagainya. Itu dipanggil riwayah kerana ada hadatsana, akhbarana lah. Anba'ana, sami'tu. Riwayat golongan menurut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Riwayatu ahli al-ahwa wal bid'ah. Hukum riwayat orang menurut hawa nafsu dan melakukan bid'ah adalah seperti berikut. Pertama, jika bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir, maka riwayatnya mesti tolak dan tidak boleh terima. Bid'ah yang sampai kahir ni tak boleh terima lah. Yang kedua, jika bid'ahnya mufassiqah, boleh menyebabkan jadi fasik, maka pendapat yang sahih yang merupakan pendapat sebahagian besar ulama ialah riwayatnya boleh terima, tetapi mestilah dengan 3 syarat. Bid'ah mufassiqah. Golongan ini yang perawi tu bid'ah mufassiqah menjadi fasik, maka ada beberapa syarat. Pertama, riwayatnya tidak menyokong dan mempopularkan bid'ahnya. Dia tidak sokong. Kalau dia Syiah, tidak sampai tahap menyokong Syiah. Yang kedua, riwayatnya tidak melariskan bid'ahnya. Tidaklah dia ni riwayatnya nak sokong perkara bid'ahnya. Yang ketiga, dia tidak mendakwah orang yang kepada bid'ahnya. Kalau dia ni dalam Syiah, pendakwah Syiah pula, kita kena tolak riwayat dia. Memang melampau lah, kira Syiah melampau lah. Okey, riwayat munkar. Riwayat munkarah, hadisun munkar. Lihat hadis munkar serupa sebelum ni kita bincang dia. Seterusnya, salah seorang dajjal. Dajjal minad dajjajalah. Dajjal minad dajjajalah. Dikatakan pada perawi pendusta dan pereka hadis. Melampau lah, pereka hadis yang melampau. Dajjal minad dajjajalah ni. Salah seorang dajjal. Okey, sanad. Sanad dulu. Sanad ialah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada mata hadis. Ya, daripada siapa tu. Setengah ulama mentakrifkannya begini. Silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Sanad juga disebut sebagai tariq ataupun saluran riwayat. Tariq, saluran riwayat. Faedah mempelajari sanad adalah untuk melihat sama ada suatu hadis itu sahih ataupun tidak sahih.
Sekiranya salah seorang dalam sanad itu ada yang fasik atau tertuduh berdusta, maka hadisnya menjadi dhaif. Sehingga ia tidak lagi dapat jadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Okey, sanad yang muttasil. As-sanad al-muttasil, sanad yang bersambung-sambung dan tidak terputus rantaian perawi-perawinya. Sanad yang mursal, sanad mursal. Lihat mursal Sanad yang sahih, sahih. As-sanad as-sahih. Sanad yang terbentuk daripada perawi-perawi yang adil lagi dhabit. Semuanya sempurna ingatan dan jagaannya daripada perawi yang adil lagi dhabit, kuat ingatan lah. Juga sehinggalah ke akhir sanad. Di samping itu ia tidak syaz, tidak bercanggah dengan riwayat perawi-perawi lain yang lebih kuat daripadanya dan tidak juga mempunyai ilat sebarang kecacatan yang tersembunyi. Lihat juga hadis sahih ni. As-sanad as-sahih, gitu maksudnya. Mana ni? Seterusnya sangat dhaif, terlalu dhaif. Dhaifun jiddan terlalu dhaif. Hadis perawi yang disifatkan dengan lafaz ini tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh juga dijadikan dalil penyokong ni. Dhaifun jiddan tak boleh buat sokong ni. Dhaifun jiddan lemah sangat ni. Sangat dhaif, terlalu dhaif. Lepas tu sakit gugur, sakit. Perawi tidak boleh diterima riwayatnya kerana ia tertuduh berdusta. Sakit. Sakit pun tertuduh berdusta dekat perawinya, sakit. Sababun nuzul, sebab nuzul dah. Sebab turun ayat, latar belakang bagi turunnya ayat suatu ayat, sababun nuzul. Sababun nuzul. Sebab wurud, sababul wurud. Latar belakang bagi munculnya suatu hadis Nabi SAW atau asal sahabatnya. Peristiwa berlaku tu, sebabnya berlaku. Tu jadi adanya hadis tersebut. Hadis Al-Quran yang panggil sababul nuzul. Hadis dipanggil sababul wurud. Sebab wurud. Okay, soduk. Soduk adalah antara lafaz ta'dil yang paling rendah. Para ulama rijal hadis mengatakan soduk adalah salah satu lafaz jarah yang paling ringan. Dia dalil dua dah, sama ada dia ta'dil paling rendah dan jarah yang paling ringan dah. Ikut bahasanya sangat sangat dipercayai, tapi tidak gitulah. Kerana itu lafaz soduk sering juga disertakan bersama lafaz jarah lain seperti soduk sayyul hifz. Perawi soduk yang tidak baik ingatannya. Soduk sayyul hifz. Perawi soduk yang tidak baik ingatannya dah. Hadis perawi soduk hanya dikemukakan sebagai iktibar saja dah. Mutabaah dan ataupun syahid saja dah. Dia tidak dikemukakan sebagai hujah. Tak boleh jadi hujah lah. Dia lemah, dia tak kuat dah. Okey, soduk ni banyak tersalah. Soduk katsirul khata'. Seorang perawi soduk apabila dikatakan banyak tersalah tidak boleh jadi hujah dah. Soduk katsirul khata'. Dia benar, dia tidak berlawak lah, tapi dia banyak salah, katsirul khata'. Okay, sahabat as-sahabah. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda masih hidup lagi dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Itu takrifnya pada sahabat. Mempunyai pengetahuan tentang sahabat sangat penting dan besar faedahnya. Antaranya ialah dapat mengetahui manakah hadis yang muttasil dan manakah hadis yang mursal. Boleh tahulah mana sambung, mana putus lah. Okay, sahabat besar, kibaru sahabah. Sahabat besar ialah sahabat yang banyak berkumpul dengan Nabi SAW dan banyak meriwayatkan hadis daripada beliau. Sahabat lama lah dengan Nabi ni. Menurut pendapat lain, sahabat besar ialah sahabat dewasa yang menerima Islam di peringkat awal kenabian baginda SAW lagi. Okey, sahabat kecil, siwarus sahabah. Siwarus sahabah, sahabat kecil. Sahabat yang lewat memeluk agama Islam atau orang Islam yang sempat melihat Nabi SAW ketika mereka masih kanak-kanak atau kecil lagi dia. Itu panggil siwarus sahabah. Okey, sahih. Hadis yang dinukil diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi sempurna ingatannya. Sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat, tidak berpenyakit dan tidak janggal. Setengah ulama hadis mentarifkan hadis yang sahih ialah sebegini. Hadis yang sejahtera lafaznya dari kelemahan susunan, sejahtera maknanya dari menyalahi ayat Quran atau khabar hadis mutawatir, dan isnadnya bersambung-sambung dengan orang yang adil, lagi kuat hafalannya, di samping tidak berilat dan tidak juga janggal. Itu takrif hadis yang sahih. Para muhaddisin mensyaratkan adanya 5 perkara untuk satu hadis itu dikatakan sahih. Iaitu pertama, perawinya bersifat adil. Artinya ialah setiap perawinya mestilah seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak cacat maruahnya dah. Atau baru adil Mungkin adil bahasa Melayu ni adil segi bahasa Arab. Yang kedua, sempurna ingatan atau dengan kata lain perawinya mestilah seorang yang cermat dan teliti.
Maksudnya ialah setiap perawinya mestilah seorang yang sempurna kecermatannya, baik cermat ingatannya atau cermat catatannya. Jadi sempurna ingatan topik itu sama ada ingat otak, ingat pada tulisan. Yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Artinya ialah setiap perawinya menerima hadis secara langsung daripada perawi di atasnya, bermula dari awal sanad hinggalah ke akhir sanad. Tidak terputus. Yang keempat, hadis itu tidak berilat, tidak berpenyakit. Artinya ialah hadisnya tidak mengandungi ilat atau kecacatan yang tersembunyi. Yang kelima, tidak janggal. Ia berarti hadisnya tidak merupakan hadis yang syaz. Syaz berarti percanggahan riwayat seorang perawi yang thiqah yang dipercayai dengan riwayat beberapa orang perawi thiqah yang lain. Ia canggah. Syaz ni canggah hadis sahih thiqah tapi canggah daripada thiqah lain, atau percanggahan riwayatnya dengan riwayat seorang perawi yang lebih thiqah daripadanya. Poinnya lebih thiqah, bercanggah dengan dia, jadi dia pun jadi syaz lah. Baik pada sanad atau pada matannya. Lihat juga hadis sahih dah. Lupa dah. Ingat. Okey, sirah jazam dah. Siratul jazam. Satu hadis atau ucapan yang mengisyaratkan pada kekuatan suatu cerita ataupun suatu hadis. Dan orang yang bercerita meyakini kebenaran dan kesahihannya. Siratul jazam dah. Pada umumnya, perkataan fi'il madhi atau fi'il mudhari' dalam bentuk bina ma'ruf digunakan. Seperti qala, dia berkata bersabda, yaqulu, dia berkata bersabda, nakara, dia menyebutkan menceritakan, yang zakara menyebutkan menceritakan, yazkuru dia menyebutkan menceritakan dan sebagainya. Siratul jazam ni dia menguatkanlah, dia sokonglah hadis tu ni. Dia sendiri perawat tu dia kata kuatlah. Sirah tamrid dah. Satu perkataan atau ucapan yang mengisyaratkan pada kedhaifan suatu cerita atau hadis. Pada umumnya perkataan fi'il madhi atau mudhari', fi'il madhi hak lepas dah, mudhari' sekarang atau akan datang, dalam bentuk bina majhul digunakan untuknya sirah tamrid. Seperti yuqalu qila ataupun hadis riwayat tu yuqalu ataupun dikatakan qila. Itu maksudnya dhaif lah. Ataupun yuzkaru ataupun zukira. Zukira atau yuzkaru disebutkan, dikatakan, disebut orang zukira yuzkaru. Haka yuhkana, hukiya yuhkana, dihikayatkan kononnya dan sebagainya. Hukiya yuhkana. Okey, suailah. Suailah adalah lafaz ta'lil yang ketujuh. Ia dianggap lafaz ta'lil yang paling rendah. Perawi suailah boleh digabungkan dengan lafaz tarjih yang seperti dhaif dan lain-lain. Perawi suailah tidak boleh jadikan hujah suailah. Silsilah al-Aufiyyin. Silsilah al-Aufiyyin ialah rantai sanad terdiri daripada perawi-perawi yang disebah kepada al-Aufi dah. Ia terbentuk daripada satu deretan perawi-perawi dhaif, bermula dari bawah hinggalah ke atas. Berbagai-bagai lafaz tajrih yang digunakan oleh para ulama rijal untuk mereka sebagai matruk munkarul hadis. Banyak hadis banyak tersilap kathirul khata'. Munkarul hadis matruk munkarul hadis banyak tersalah, kathirul khata'. Mudallis tidak halal dijadikan hujah, la yahillu al-ihtijaj bihi. Dari perawi dhaif tu, kalau dia tuduh matruk munkarul hadis banyak tersalah, jadi kira dhaif. Tidak boleh ditulis hadisnya la yuktabu hadithahu. Berfaham Syiah, Jahmiyah dan lain. Itu dipanggil. Jadi perawi silsilah al-Aufi ini hadis dhaif lah. Silsilah al-Aufi ini hadis al-Aufi ini secara umumnya hadis dhaif. Jadi terjih dikata kasrul khata', sebabnya ramai apa dia ni kasrul khata'. Okey, silsilatul zahab. Sanad yang dianggap terbaik, terpilih dan paling sahih pada pandangannya, pandangan seorang imam hadis. Sebagai contoh, pada pandangan Imam Bukhari, riwayat Imam Malik daripada Nafi' daripada Umar adalah silsilatul zahab. Imam Bukhari kata Imam Malik daripada Nafi' daripada Ibn Umar adalah silsilatul zahab. Ada 3 sanad sampai ke Nabi. Silsilatul zahab. Silsilatul ajab, rantaian ajaib. Silsilatul ajab. Silsilah ajab, rantaian ajaib ialah silsilah al-Fiin. Seperti ialah silsilah al-Fiin tadi lah. Sebabnya silsilah sanad ini dipanggil al-Fiin ialah kerana semua perawi ini disebah kepada al-Aufi saja. Peliklah, al-Aufi saja belajar. Yang seterusnya sunnah, jam'uhu sunanun. Sunnah jam'uhu sunanun. Sunnah menurut istilah muhaddisin sama artinya dengan hadis. Iaitu segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan maupun perjalanan. Dipanggil sunnah lah, sunan.
Dia kena tetap Nabi buat lah dah. Okey, syaz. Lihat hadis syah dah. Syahid wa jam'u syawahid. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat menyerupai riwayat sahabat yang lain pada lafaz dan maknanya dan atau pada maknanya saja ni. Di lafaz yang sama atau makna yang sama diriwayat para sahabat lain ni. Syekh Mujassim. Syekhul Mujassim, syekh yang berfaham Mujassimah. Mujassim. Kat mana kita? Ada kali sekat ni dah. Tak ada lagi. Banyak lagi ni. Pada sekat tu wallahu alam subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.